dah recording in progress. So bila kita jumpa depan-depan pun kita boleh guna konsep ni, ataupun jumpa dalam Zoom secara maya pun kita boleh guna konsep ni. And then kita nak print screen ke, kita nak record while kita punya presentation pun boleh. So biasanya lebih mudah lah saya guna apps konsep ni. So anda boleh install, memang free saja. So basically dalam konsep ni, kalau tengok saya dah ada berpuluh-puluh presentation yang saya dah present dekat klien. Okay, ni antara saya punya presentation lah. Okay, so anda maksudnya saya cakap ni bukan orang kata cakap kosong, ini guna ke tak? So memang saya akan gunalah. So dah berapa puluh-puluh punya presentation yang dah ada dalam ni. Okay, saya ada satu, kalau tengok kat sini, saya ada satu, kecilkan balik. Saya ada satu yang master, kalau perasan tadi. Okay, yang nombor 2 paling atas tu hibah konsep master. Saya ada master kat sini, maksudnya kalau saya nak present kepada orang lain, saya hanya copy ataupun duplicate slide sahaja. So lebih mudah, saya tak perlu create daripada baru lah. So after duplicate, okay, saya dapatlah master 1 yang ni. Okay, basically kalau saya present kepada klien, okay, contohlah macam klien saya ni, apa nama, let's say lah, saya dapat klien berumur 30. So saya akan terus tulis dekat dia lah umur 30. Coverage sampai umur 70 atau 100-nya tu. So macam tadi saya ambil contoh umur 40 lah kata. Sebab average kalau kita nak close besar ni, untuk warisan ni biasa target umur 40 ke atas lah. Memang close besar, saham cover pun besar, and then kita punya TPC pun of course besar agak lah. Okay, basically apa yang saya mulakan dululah. Contohlah klien saya ni bernama Ali. Okay, so saya cakap, okay, Cik Ali sekarang umur 40 tahun. Okay, Cik Ali katalah saya buat pampasan sebanyak RM500,000 untuk pampasan Cik Ali. So apa yang dia cover? Dia cover daripada umur Cik Ali sekarang, umur 40 sampailah umur 70 tahun. Okay, so ataupun paling pendek, Cik Ali nak buat coverage, kalau kata Cik Ali ada apa, tak ada bajet, and then nak cover untuk selama Cik Ali bekerja je. Biasanya lepas pencen dia dah ada dia punya EPF lah, saving lah dan sebagainya. So Cik Ali boleh cover 20 tahun, which is sampai umur 60 tahun. So this is the minimum sum cover lah. So kalau kita tengok sini, minimum sum cover. Minimum sum cover kat sini. Okay, Cik Ali juga boleh, tapi kebiasaan saya akan cakap, kebanyakan orang cover sampai umur 70. Ataupun kalau kata nak panjang lagi, kita boleh extend sampai umur 100 tahun. Sebagai contoh, kalau kita tengok Tun Dr. Mahathir sekarang umur dia pun dah 96 kalau tak salah saya lah. So masih hidup lagi. So maknanya kalau dia kata apa, polisi dia ni dia boleh extend sampai umur 100 lah. But, apa, tapi kalau dia kata panjang umur lagi sampai 100 lebih, so macam jawapannya tadilah, kita akan dapat cash value sahaja, tak dapatlah sum cover tersebut. Okay, and then seterusnya saya akan pergi details on dia punya apa yang dia cover lah. Okay, nombor 1, yang pertama dia cover any cause of death. Saya akan cerita meninggal sebab apa, sama ada sebab sakit ke, sebab aksiden ke, ataupun termasuk bunuh diri. Tapi kat sini kita bukan nak galakkan Cik Ali ni untuk bunuh diri. So biasanya apa yang saya nak cerita kat sini ialah meninggal sebab apa pun kita cover. Tak kisahlah sebab apa, janji ada death certificate, so kita akan bayar pampasan tersebut. So siapa yang akan dapat pampasan tersebut? Of course kita akan bagi secara hibah 100%. So kalau Cik Ali ada isteri, so of course lah kita akan namakan isteri sebagai penerima hibah. Ataupun Cik Ali nak letak nama anak-anak boleh, nama mak ayah boleh, adik-beradik boleh, ataupun anybody, sesiapa saja, sebab hibah ni tak tertakluk kepada ahli keluarga. Dia tak macam konvensional, hanya bila kalau kita letak apa nama non muslim kan, kalau letak penama of course dia kena immediate family sajalah, dia tak boleh letak dia punya nama orang lain lah, kawan ke, boyfriend ke, girlfriend ke, semua tak boleh. Tapi kat sini boleh anybody. Biasanya saya akan bagi satu benefit lah dekat anybody ni. Sebagai contoh lah Cik Ali dulu sekarang ni masa hidup kita kata macam sebulan mungkin adalah buat derma, tapi tak banyak kot, RM10 ke RM50 macam tu je. So sepanjang seumur hidup ni rasa kalau nak kira
tak sampai 1,000 pun rasanya saya menderma, contoh macam itulah kan. So benda ni untuk hibah ni Cik Ali boleh gunakan idea ni sebagai untuk saham akhirat Cik Ali. Sebagai contoh, isteri penama dia 90%. Lepas tu 10% Cik Ali kata nak letak lah atas pusat tahfiz ke, pusat jagaan anak yatim ke. So maknanya saham akhirat Cik Ali 10% daripada sum cover. So sum cover 500,000 tadi. So dekat sini 50,000. 50k untuk perbelanjaan ataupun kegunaan anak yatim atau madrasah ataupun untuk masjid, tak kisah sesiapa saja yang Cik Ali nak buat. Tapi Cik Ali tak boleh letak nama masjid ataupun nama rumah ataupun nama sekolah tersebut. Cik Ali kena letak penama nama orang lah, maksudnya pengurusi dia ke, pengurusi masjid tu ke, pengetua sekolah ke, ataupun Cik Ali memang kenal lah kawan Cik Ali ni, memang dia mengusahakan pusat jagaan anak yatim. So Cik Ali boleh namakan dia sebagai pemegang amanah ataupun penerima hibah untuk perbelanjaan sekolah tersebut lah. Okey. Kalau orang tanya pula, kalau Cik Ali tanya saya, betul ke benda ni tak boleh pergi kepada orang lain? Okay, don't worry, kita ada IFSA. IFSA ni stand for Islamic Financial Service Act, iaitu Akta Servis Kewangan Islam 2013. Okay, ni kalau maklumat lanjut ni kena tanya kita punya lawyer lah, Tuan Syazril ke, Ammar ke, Zaki ke kan. Dia orang lawyer kat sini. Tapi apa yang saya dapat tahu ialah IFSA ni maksudnya Islamic Financial Service Act. Dia merupakan satu akta yang ditubuhkan pada 2013 untuk menjaga kemaslahatan kemaslahatan rakyat. Maksudnya berkenaan dengan pembahagian hibah ni lah. Orang lain tak boleh tuntut lah. So, ini kelebihan yang pertama. Jika berlaku kematian. Okey. Coverage yang kedua pula. Macam mana? Jika berlaku TPD, iaitu Total Permanent Disability, macam saya minta terang tadi. So, TPD ni ada banyak term lah dalam medical term ni. Tapi kalau nak disimpulkan atau nak dimudahkan, saya suka ambil yang lebih saya buat kesimpulan yang lebih mudah lah supaya klien lebih faham. So 6 minus 2. So kita kena ada 6 anggota badan, iaitu 2 mata, 2 tangan dan 2 kaki. So saya lukis simple je ni. 2 mata, 2 tangan dan juga 2 kaki. So 6 anggota ni wajib kalau untuk orang sihat lah. Dia mesti kena ada 6 anggota badan ni untuk berfungsi lah, untuk bergerak, untuk bekerja menggunakan 6 anggota deria yang tadi kan. So tetapi syarat dia kalau kita nak kita ni consider as a TPD, syarat dia mesti 2 saya dah terdelete pula. So syarat dia ialah 2 daripada 6 anggota badan tadi mestilah tak berfungsi, hilang, putus ataupun buta. So maknanya contoh daripada 6 anggota yang saya sebut tadi, katalah mata hilang dua-dua belah disebabkan aksiden. Contohlah dia aksiden bawa kereta kan, bawa kereta, aksiden, kaca depan cermin tu pecah, and then kaca tu masuk mata dia dua-dua belah. So menyebabkan dia buta. So maka dekat sini 500,000 ni Encik akan dapat terus kepada akaun Encik. Kita akan bagi jika berlaku cacat kekal lah. Sebagai apa? Sebagai income replacement. Sebab biasanya orang yang cacat kekal ni biasanya dah tak boleh pergi bekerja dah. Betul tak? Kalau kita biasa menggunakan mata untuk drive, so kalau kata mata tak ada, memang tak boleh memandu dah lah kan. Secara logiknya kan. Ataupun kaki lah hilang, putus. Kita kerja sebagai nak pergi kerja kan, memang dah tak boleh dah pergi kerja. Melainkan ialah ada wheelchair dan sebagainya, tapi akan menyukarkan pergerakan kita. Sebagai contoh pekerjaan dia tukang gunting rambut. Tiba-tiba tangan putus dua-dua. Macam mana dia gunting kan? Takkan nak pakai kaki. Memang kaki pula letak kepala. Memang orang tak nak datang gunting kan. Agak hina di situ kan kalau kaki letak di kepala kan. So macam itulah maksudnya. Menyebabkan anggota badan dia daripada 2 daripada 6 anggota tadi hilang, dia akan dapat pampasan sebanyak RM500,000 sebagai income replacement. Sebab dia dah tak boleh nak bekerja, dah tak boleh pergi bekerja. So menyebabkan pendapatan dia hilang. Di sinilah kita katakan sebagai income replacement. Okay. And then seterusnya, tadi kalau kita cerita pasal dah meninggal, yang ni kita cerita ada tapi macam dah tak ada. Orang kata TPD ni biasa macam mayat hidup lah kan, ada tapi dah tak boleh buat apa dah. Tapi soalan yang ketiga, kalau kata Cik Ali ni sihat je, alhamdulillah diberi rezeki panjang umur sampai umur 70, tidak berlaku kematian dan juga tidak berlaku cacat kekal. So apa yang Cik Ali akan dapat?
So macam saya terang tadi, so kita akan dapat cash value. Macam mana kita dapat cash value? Sebab produk yang simpanan yang cik bayar setiap bulan tadi, kita akan laburkan. So dia ada investment. That's why kita akan dapat cash value. So cik akan dapat duit. So dekat sini, cik rasa plan ni rugi tak? Sebab apa? Saya cakap tadi, meninggal dapat duit, cacat kekal dapat duit, even sihat pun dapat duit. Kat mana lagi cik rasa yang kekurangan dekat produk ni? Kan? Kalau kita tengok kat sini, boleh katakan tak ada kekurangan lah kat sini kan. Sebab dia ambil produk ni, meninggal dapat duit, cacat kekal pun dapat duit, sihat pun dapat duit. Cik nak apa lagi kalau daripada plan yang saya present ni kan. So biasanya klien akan rasa, menarik plan ni kan, sakit dapat duit, mati dapat duit, sihat pun dapat duit. So dia rasa macam teruja nak tahu. Okay. So kalau Cik Ali dah teruja, so saya akan hold dulu keterujaan Cik Ali ni. Saya nak explain lagi detail berkenaan dengan pampasan kematian. So ini sama macam saya ni explain tadi juga. So jika berlaku natural death, kita akan bayar 100% pampasan kepada Cik Ali. So manusia ni meninggal ada dua sebab dia. Tak sakit, accident. Tak accident, sakit. Dua sebab tu je biasanya meninggal. So natural death ni maksudnya meninggal yang selain daripada accidental death. Maksudnya biasanya sakit lah kan. So meninggal sebab COVID ke, meninggal sebab jantung ke, kanser dan sebagainya. So kita akan bayar RM500,000 kepada Cik Ali. So and then seterusnya kita akan bayar 200% jika berlaku accidental death. So berlaku kemalangan je, kita akan bayar 200% daripada sum cover. So sum cover 500%, 500,000, kita akan bayar 200%, which is akan dapat RM1 juta kepada family Cik Ali lah. So accidental death ni start bukannya sahaja accident kereta, accident motor kan. Benda-benda yang accidental punya term bermaksud unexpected happen and unexpected time lah. So contoh benda yang kita tak rancang pun, benda pergi hutan tiba-tiba pokok tumbang, timpa kita, meninggal. So benda tu consider as accidental death. Ataupun berenang lemas, so consider accidental death. Ataupun masuk hutan juga tiba-tiba ular patuk, ular tedung selah patuk, meninggal. So accidental death. So benda yang kita tak dirancang, tak plan dan unexpected. Macam tu lah, itu maksud istilah accidental. Kadang orang faham accident ni accident kereta, accident motor kan. Selain daripada tu accident ke tak? Tak. Consider juga benda yang tak dirancang. Contoh ataupun satu lagi, orang sekarang ni berlaku pickpocket kan. Pickpocket ke, orang ragut dan sebagainya. Dia ragut, tiba-tiba dia tertembak kita ke, terhulur pisau, tercucuk kita. So maknanya kat sini consider as accidental death. So family akan dapat RM1 million. And then seterusnya 300% kita akan bayar jika berlaku kematian accidental death dekat public transport ataupun public building. So sama juga naik LRT ke, naik kapal terbang ke, naik bus ke, naik apa-apalah, maksudnya yang public transport, ferry ke dan sebagainya. Jika berlaku kemalangan dan meninggal dalam public transport tersebut, so kita akan bayar 300%, which is RM1.5 million klien akan dapat. And then the best part, 400% kita akan bayar jika berlaku accidental death dekat overseas. Kita keluar negara je, katalah lepas ni semua dah herd community, semua kita boleh travel, and then tahun depan ramai yang ejen-ejen yang nak pergi ke Sydney. Jika berlaku accidental death dekat sana, so kita akan dapat, family akan dapat lah RM2 juta. So far dekat sini, apa yang saya boleh katakan benefit ni so far Prudential antara yang pertama mengeluarkan benefit sehingga 400%. So far, sebab kita tahu Prudential is number one. So kenapa dia nak ragu-ragu bagi sehingga 400% kan? Sebab kita yakin kita ada fund yang besar untuk kita bagi kepada klien kita dan juga benefit untuk klien kita. Okay, so far faham ke dekat? Okay, saya ada lagi presentation lain. So saya nak stop kat sini dulu. Ada apa-apa soalan tak yang nak tanya dekat sini? Yang tak faham ke? Nak tanya boleh. Tapi ada soalan kat chat box. Nak tanya? Okey, saya nak tanya. Okey, boleh. Lokman ke? Ya. Baik. Nak tanya accident overseas tu, Okay. dia sama macam accidental death juga ataupun kena transport saja. Okey, jawapan dia accidental death. Dia kalau accident sama jugalah. Kalau dia accident tapi tak meninggal,
tak dapat lah sebab dia it's all about dash lah. Kat sini semua all about dash. Sebab tu nampak tak arrow saya tu daripada dash. Saya bawa daripada dash. Apa maksud saya, apa dekat overseas tu yang 400% tu, Okay. dia accident transport saja ataupun sama juga macam accidental death? Tak semestinya transport. Contohlah dia meninggal kat sana tiba-tiba berlaku apa nama kes tembak menembak, peluru sesat, kena tembak. Ataupun dia pergi Mekah macam saya cerita tadi, crane tu timpa dekat dia, dapat 2 juta. Dia accident, benda-benda yang kemalangan lah. Okey. Bukan maksudnya kemalangan lighter ke motor saja. Lepas tu nak tanya pasal cash value tu. Okey. Kita nak cerita apa yang dia bayar tu dia akan dapat balik semua ke macam mana? Tadi Sahimin dah explain tadi, dia takkan dapat apa yang dia bayar balik. Dia akan dapat apa yang ada dalam cash value tadi. Kita cakap yang tu nak dapat duit. So cash value tu biasanya tak sama lah apa yang dia bayar. Biasanya mungkin 50% apa yang dia bayar lebih kurang. Dan depends lah. Dia sebenarnya depends. Kalau orang tu ambil muda, umur 30 dia dah ambil. And then sum cover dia buat sampai umur 70, and then payment term dia buat 20 tahun sahaja. Cash value kadang bila kita kira, bila tengah equity dynasty tengah naik, the boom tadi tu kan, macam sampai 37% farm performance tu, kadang boleh dapat apa yang dia bayar dapat balik. And then kadang-kadang boleh dapat lebih lagi, 20% daripada apa yang dia bayar. Contoh dia bayar dah consume 50,000 kan selama 20 tahun, kadang-kadang cash value tu kita tengok boleh dapat sampai 70,000, maknanya extra 20,000 daripada apa yang dia bayar lah. Dia semua ni bergantung kepada tempoh pembayaran, tempoh coverage, bergantung kepada takaful saver punya value, dan bergantung kepada umur yang dia ambil. Semua tu ada calculation dia lah. So kalau kata dia ambil pada umur 40, umur 50, basically takkan dapat lah apa yang dia bayar balik. Dia akan dapat dalam 50% apa yang dia bayar je lah. Cash value dia macam tu lah maksudnya. Okey, apa macam Afiq cakap tadi kan, apa yang kita bayar tu dia akan invest kan. Sebenarnya dia invest berapa persen daripada yang klien bayar? Okey, dia invest berapa persen ni saya pun tak berapa pasti nak jawab sebab dia ada pembahagian dia ada PUA, dia ada IUA. PUA ni protection unit account. Contohlah dia buat 500,000, dia akan masukkan berapa persen ke dalam untuk PUA ni, protection unit account, which is dalam tabaruk fund kita. And then seterusnya IUA ni dia akan pecahkan untuk berapa lah dia untuk pergi invest. Secara detail yang ni saya tak boleh jawab. Sebab saya sendiri pun tak berapa mahir berapa dia invest. So mungkin kalau ada yang Saimin ke boleh jawab soalan ni, mungkin minta dia jawab sebab saya memang tak mahir bahagian investment ni. Sebab biasanya saya takkan terangkan bahagian ni lah. Kalau klien tanya pun saya akan kata separuh saya akan cakap macam tu je lah. Separuh dapat lah. Apa yang kita bayar. Boleh tengok dekat quotation, ada page yang 3 tu ada allocation punya ni rate. Berapa dia allocate masuk ke tabung dana tu. Boleh tengok ada dalam page ketiga ke page 4. Boleh tengoklah berapa persen lah. Boleh tengok. Ada first 6 years ada berapa persen. Lepas 20 tahun berapa persen akan masuk dia allocate untuk beli rider dan juga untuk invest. Okey, terima kasih. Saya tengok soalan dekat chat pula Wira sempat lagi korang Okey, kalau kerja-kerja yang online pula macam mana tuan? Contoh ejen takaful income dah banyak bulan-bulan tapi tiba-tiba lumpuh. So termasuk tak dalam TPD tu? Contoh je. Okey, berkaitan dengan kerja. Dia bila mana 6-2 ni menyebabkan dia dah tak boleh bekerja, menyebabkan dia dah tak boleh bergerak. Dia selain daripada 6-2 ni dia ada lagi term kita ada 6 contoh total yang yang doktor declare sebagai TPD. Tapi dia ada 6 kita panggil 6 tata cara kerja, kita panggil apa lah, saya nak ingat nama dia tu. So daily activities. Macam mana dah? Daily activities. Daily activities. So daripada 6 tu, 3 yang kita tak dapat buat, consider juga kita TPD. Sebagai contoh, daripada 6 tu ialah contoh mandi, kita suruh orang mandi, bergerak kita suruh orang tolak, makan orang suruh suap, baju orang suruh pakai. Satu lagi apa saya lupa, ada 6. Ada 2 lagi saya tak ingat. Itu maksudnya yang tu lah. Anda boleh refer dekat bahagian quotation juga apa itu TPD, dia ada details dekat situ. So daripada 6 tu juga 3 daripada 6 aktiviti yang benda yang tu yang kita tak boleh lakukan sendiri,
akan juga consider as a TPD. So bermakna tak ada kaitan dengan kerja dia, maksudnya dia akan dapat jugalah untuk dia punya income replacement ataupun pampasan 500,000 tadi itulah. Apa nak tanya macam Apik cakap tadi, apa 2 daripada 6 anggota badan kan. Okey. Katalah dia buta sebelah, lepas tu tangan putih sebelah. Ataupun Boleh. tangan tak boleh guna sebelah. Dia boleh dapat jugalah. Boleh. Dia Oh. punya combination mata-mata, tangan-tangan, kaki-kaki tak. Dia 2 daripada 6 tadi tu. Contoh kaki sebelah, mata sebelah ataupun tangan sebelah, kaki sebelah. Okey. Oh, boleh Tangan juga. pula dia bermula daripada pergelangan tangan dan ke atas. So maknanya daripada pergelangan tangan ni sampai ke atas. Kalau dia putus jari saja, tak consider TPD sebab dia boleh pegang lagi walaupun jari, bayangkan jari tak ada tapi dia boleh pegang lagi. So medical term dia consider as a pergelangan tangan. Kalau kaki pula dia bermula daripada buku lali ke hujung kaki lah. Kalau dia hilang kaki, jari saja tak consider as a TPD. Dia mesti daripada pergelangan ataupun buku lali, pergelangan tangan. So kalau mata memang tak nampak tu consider buta lah kan. Dia tak consider sebelah. Mata, walaupun mata sebelah pun dia kira juga kan. Ya, kalau sebelah dia kira satu anggota lah. Tapi syarat dia kena 2 baru dia dapat TPD. Okey, faham. Terima kasih. Kalau daripada 6 tu satu je yang dia cacat kekal. Contohlah buta sebelah ya. Kaki, tangan, mata sebelah lagi boleh guna. So tak dapat lagi TPD tu. Dia mesti kena 2. Okey. Faham. Terima kasih. Dan seterusnya soalan, klien yang kerja kat overseas dia meninggal akan dapat pampasan 400% tak? Okey, yang ni tertakluk kepada tempoh perjalanan ataupun residential. Macam saya cakap tadi dia ada 90 hari. Kalau orang yang belajar dekat, dia ambil masa tu dia dekat Malaysia, dia ambil polisi warisan. And then tiba-tiba dia kena pergi sambung belajar ke, ataupun transfer dekat sana ke. So dalam masa 90 hari daripada dia keluar tu, daripada visa dia ataupun pasport dia chop dekat KLIA tu, daripada situ dia akan kira 90 hari dia stay kat sana. Dalam masa 90 hari tu kalau berlaku accidental death ke dan sebagainya, so kita akan kira dia meninggal kat overseas lah. Tetapi selepas 91 hari dia akan dapat normal macam orang biasa, natural death sahaja, 100%, ataupun kalau dia meninggal disebabkan accidental death, so 200% sahaja. So dia tak consider yang accidental death dekat overseas. Sebab dia dah melebihi tempoh period yang 90 hari tadi itulah. Okey, tu. Ini soalan seterusnya Haziq. Contoh kiraan pampasan kematian yang betul. Contoh gaji bulanan 2,500 kena kalikan dengan 10 kan. Okey, salah Haziq. Dia 2,500 ni gaji bulanan kena kali 12 dulu sebab kita kena kali annual income. So 2,500 bersamaan dengan 30,000 kan? 30,000. So 30,000 baru kali dengan 10. So 300,000 lah sum cover yang kita kena buat untuk dia. Tapi kalau untuk dia dah bekerja paling minimum kan sekarang 350,000. So 350,000 lah paling minimum yang dia boleh buat. Boleh juga nak buat tapi dalam anugerah, kalau anugerah rugi ya. Kalau saya kalau warisan kalau orang buat hibah je saya akan terus propose warisan lah sebab apa? Sebab dia ada ni benda ni yang hingga 400% ni. Thank you. Ya. Alright. Okay. So faham cara presentation sebab saya akan guna benda ni je. So dia orang akan nampak lebih clear, lebih jelas dan mudah faham. Dia orang boleh print screen, kita pun boleh print screen, dia boleh ambil gambar. Let's say kalau dia orang tak proceed waktu ni, dia orang boleh balik tunjuk dekat wife ataupun husband dia orang punya apa yang saya present ni dan dia orang faham lah. So kadang-kadang saya bagi voice. So saya selepas saya print screen ke yang ni, saya akan voice note balik dengan dia. So sambil dia tengok gambar ni, sambil dia dengar voice note saya dan dia akan faham. So macam tu cara saya present lah. Dan benda tu macam mana saya cakap 99% lah berkesan lah, it works lah. Okay. And then seterusnya kalau ini kalau orang yang betul-betul faham dah berkenaan dengan hibah dan sebagainya. Kalau orang yang tak faham, kalau macam orang yang muda sikit lah ataupun 30-an bawah ni kan, so dia orang macam tak faham lagi takaful ni macam mana, hibah ni macam mana kan. So saya ada satu backup lagi lah, saya explain benda ni pula. So sebagai contoh, macam Cik Ali tadi, Cik Ali cakap dia bekerja. Ni kita kata Cik Ali lah. So ni wife dia, Mina. So dua-dua bekerja.
So kalau kita tengok ni masing-masing ada apa, ada komitmen, ada rumah, ada kereta, ada 2 orang anak dan juga ada saving dia sendiri. Mungkin saving dia simpan dekat ASB, tabung haji ataupun dekat bank. So kalau okey, benda ni saya akan custom lah. Contohlah kalau dia kata oh saya ada satu rumah, wife ada satu rumah. Okey, saya tambahlah rumah sebiji lagi. Ataupun dia ada apa, motor sebiji lagi. So balik. So dia ada motor sebiji lagi. So saya lukislah sebiji lagi. So adalah motor sebiji lagi kat sini kan. So ataupun dia ada apa lagi. So kita tambah je atas ni. So sebab kita nak tahu dia punya komitmen dia, apa benda komitmen dia. So kalau kata anak ada 3 orang, ada baby seorang je, okey tambahlah seorang lagi baby kat bawah ni. So bila kita relate ni, lukisan ni ataupun drawing ni berkenaan dengan dia punya kehidupan, so dia akan lebih bagi saya lebih touching ataupun lebih melekat di hati dia lah. Kita kata ni, kalau Cik Ali sekarang ni kita tengok masing-masing Cik Ali bayar komitmen, wife pun ada bayar komitmen. Mungkin Cik Ali bayar apa, Cik Ali bayar rumah Cik Ali, ni rumah wife, kereta Cik Ali bayar, motor Cik Ali guna, Cik Ali bayar, anak-anak mungkin bahagian apa, rumah pengasuh wife bayar, apa untuk pendidikan mungkin husband yang bayar. Yang ni pun sharing masing-masing ada SB, masing-masing ada tabung haji untuk anak-anak dan sebagainya kan. Kita dah biasa hidup dengan kita share. Husband bayar yang ni, wife bayar yang ni, suami beli beras, isteri masak beras, masak nasi masak beras pula kan. So maksudnya kat sini masing-masing ada peranan masing-masing. Tetapi andai kata one day Cik Ali yang pergi dulu, apa yang Cik Ali rasa dekat sini, apa yang berlaku kepada wife Cik Ali kat sini? Siapa boleh jawab kat sini? Aziz boleh, Aziz? Loss lah. Hilang mata pencarian. Okey, apa Syuhairi jawab Okey, hilang mata pencarian, betul. Tapi apa akan jadi tanggungan dekat atas? Jatuh kan? Stres Ada kan? tak bayar. Cantik jawapan tu. Okey, basically kalau kata Cik Ali tak ada, dia akan jadi macam ni lah. Simpanan dah tak ada, dah tak boleh menyimpan dah sebab dulu masing-masing ada tanggungan. Sebab sekarang ni wife nak kena bayar kereta, wife nak kena bayar rumah, wife nak kena bayar anak, apa nama semua dia nak kena bayar lah. Sebab dulu 2 orang punya pendapatan. So sekarang seorang punya pendapatan. So mungkin kereta ni dia tak mampu bayar lah kan. Sebab rasa kerja naik LRT lah lepas ni. Sebab rasa dah tak mampu bayar dah ni kan. Saving confirm dah tak ada dah. Anak pun dah macam nak jatuh dah kan. Sebab sebelum ni hantar sekolah private, dah terpaksa sekolah kerajaan lah lepas ni. Rumah tadi ada 2 biji. Satu rumah ni mungkin dah terhumban lah kot dalam ni. Dah tak mampu lah bayar ni. Kena pula time COVID ni tak ada orang nak menyewa. So terpaksa lah. Habis lah dia punya aset-aset yang dia ada lah. Mungkin dia boleh jual lah. Dia jual dapat duit dan sebagainya. Tapi bila dia jual maksudnya dia jatuh lah ke bawah. Dia tak mampu tanggung lah kalau dia jual tu kan. So dekat sini rasa kesian lah dekat wife Cik Ali kalau jadi macam ni kan. Biasa ni kan, kesian kat tu. Aku tak terfikir pula macam ni. Sebab biasa orang nampak macam tak boleh bayar tu, macam mana tak boleh bayar kan. Tapi bila kita lukis dalam bentuk lukisan ni, dia lebih mudah faham, dia lebih mudah bayangkan benda tu. So dia tengok kesian kat wife aku dah tanggung seorang ni, tak jadi ni. So apa yang aku nak kena buat? So dekat sini saya akan explain balik, saya akan batal balik kepada gambar tadi. So Cik Ali rasa yang saya explain berkenaan dengan hibah tadi 500,000 tadi, Cik Ali rasa hibah tu ada kat mana? Saya pun tak tahu, dekat tabung ni kot dia kata. Dah kalau duduk kat atas tu lagi berat kan. Kalau sebab benda yang duduk kat atas ni dia jadi berat. Kita kena tanggung kan. Kita kena tanggung beban tu kan. Okey. Sebenarnya hibah berada di sini Cik Ali. Hibah ni berada dekat sini Cik Ali. Hibah ni sebagai orang kata apa, tiang ataupun pancang. Sebagai kita punya support lah. So ini adalah hibah Cik Ali. Cik Ali tak nampak sebenarnya. Jadi apa-apa kat Cik Ali kat ni tak jatuh pun bebanan kat atas. Sebab tiang ni akan support kita. Tapi Cik Ali perasan tak? Cik Ali rasa Cik Ali Superman ke ataupun wife Cik Ali Superwoman? Kita tak tahu kan siapa yang pergi duluan. Why not? Kita buka untuk cross protection. Kita buat juga untuk wife. Sebab wife juga bekerja. Dia juga perlu cover untuk Cik Ali. Andai kata jadi apa-apa dekat wife Cik Ali pun akan jadi benda yang sama macam ni. Terbeban juga. Sebab apa? Sebelum ni Cik Ali kata Cik Ali bayar rumah, wife bayar kereta, Cik Ali bayar motor, wife bayar anak-anak, Cik Ali bayar makanan, wife bayar benda persekolahan anak-anak. So macam tu. So bila jadi salah seorang tak ada, dia akan rasa beban lah kan, betul tak?
So dia basically klien akan bersetuju benda tu, dia akan ambil cross hibah. Cik Ali cover wife, wife cover Cik Ali. Yang tu kita akan panggil sebagai cross hibah. Okay, that's it. So Cik Ali setuju tak? Basically dia akan setuju lah ambil dua. Right, itu saja saya punya presentation pada hari ini. Ada apa-apa soalan kah? Saya nak sign up lah. Lama. Okay, bagi IC ni. So basically yang ni lah cara saya present. Setiap kali yang baru ni pun close 30,000, yang awal tahun itu close 40,000. So saya guna teknik ni. Dah 3 tahun saya implement teknik yang sama, benda yang sama, dan alhamdulillah berkesan. Cuma sebelum ni saya present atas kertas. Sekarang saya dah ada iPad Air baru, dah ada pensel, so saya present atas iPad lah. Dan sekarang pun zaman Zoom, saya present atas Zoom je. Lebih mudah. Oh, maksudnya gambar ni lukis siap-siap lah. Saya ada template tadi kan, ni tengok perasan tak? Saya ada template. Ni hibah konsep master. Kalau tengok dekat apa yang nombor 2 belah kiri tu kan. Saya ada master lah. Saya dah ada master copy lah kita panggil kan. So kalau nak aja saya tekan kat sini, saya akan duplicate. Dia keluar yang duplicate. So dia keluar yang baru lah. So saya ubahlah umur, kata umur orang tu 40 tahun. Saya adjust kat dia, okey, cik umur 40 kan. So saya akan edit dia umur dia 40 terus kat tu. So macam tu lah lebih kurang. Kena buka kelas kat sini juga apa ni? Apa dia? Macam 30-40 ribu yang close tu, yang tu buat 5 tahun lah. 10 tahun. Yang 40,000 yang awal tu 5 tahun betul. Sebab dia bayar 5 tahun. Yang tu kawan kelas, so sebaya dengan saya lah. Umur 38, 5 tahun, sum cover 1 juta. With contributor dapat setahun 40,000. So yang 30,000 tu lah, dia buat 10 years 1 juta 30,000. Apa idea yang nak buat sampai close banyak tu? Buat apa idea untuk dapatkan 5 tahun, 10 tahun? Okay, good question. Saya tengah tunggu kat soalan tu sebenarnya. Okay, sebab kalau perasan ni ada dia punya saya punya takok ni kan. Saya dah letak siap kat sini kan. Okay. Proses pembayaran untuk Cik Ali tadi saya akan cerita balik kan. So kalau dia tanya kan pembayaran sampai bila saya nak kena bayar? Kadang dia keluar kan soalan sampai bila saya nak bayar. So Cik Ali boleh pilih paling pendek 5 tahun. So sampai umur 45 ataupun 10 tahun 55 ataupun 20 tahun sampai umur 60 ataupun full term sampai umur 70 tahun. So Cik Ali ada 4 option kat sini nak bayar sampai bila. Of course the more you pay the less the longer term you you assign, so the cheapest you have to pay lah. Tapi lama lah kan, sanggup kan Cik Ali nak bayar sampai umur 70. Saya akan cakap kebiasaan klien saya akan bayar sama ada 10 tahun ataupun paling lama 20 tahun. Dan ada juga yang bayar sampai 5 tahun. Pendek 5 tahun je. Kebanyakan saya cakap ni businessman macam Cik Ali. Kalau Cik Ali ni businessman, saya akan cakap yang tu lah. Saya akan guna idea yang sama. Biasanya kalau businessman macam Cik Ali ni, dia tak ambil lama. Dia ambil 5 tahun ataupun paling panjang lah, 10 tahun lah. Sebab apa? Kita boleh project, kita boleh view kita punya projection company kita dalam 5 tahun akan datang. Lepas pada tu kita tak tahu macam mana apa akan jadi dengan bisnes kita kan. Dia baru angguk kepala, baru macam tu juga no. So okey, aku nak try 5 tahun je lah. Try carry out berapa? Okey, bila dia try carry out macam tu, saya akan bagi satu lagi contoh. Saya akan letak tepi ni. Yang ni saya kadang saya buat, kadang saya tak buat. Biasanya ni saya tak buat. Saya akan buat macam ni lah. Okey, saya akan buat macam ni, table. Okay, yang ni anda boleh ambil juga benda ni, boleh buat juga. Dan saya memang kalau tengok saya punya buku, masa saya tulis dalam buku dulu memang ada benda ni lah. Ataupun dalam slide ni pun nanti ada, saya tunjuk nanti . Saya akan buat macam ni. So dia akan bagi kat sini. Yang ni dia punya sum cover, yang ni dia punya payment term. Sum cover katalah kita start 500,000, 750,000, 1 juta. So yang ni payment term dia ada 5 years, dia ada 10 years, dia ada 20 years ataupun dia ada full term. So saya akan explain macam ni. So basically kalau full term ni katalah kat sini bayar 200 sebulan, kat sini mungkin 400 sebulan, kat sini mungkin dalam 600 sebulan, kat sini mungkin dalam 1000 sebulan.
And then 700 pula mungkin akan jadi dalam 300 sebulan, akan jadi dalam 600 sebulan, akan jadi dalam 1000 sebulan, jadi dalam 1300 kita sebulan. So kat sini pula mungkin akan jadi dalam 600 sebulan 1 juta, kat sini mungkin dalam 1000 sebulan, kat sini mungkin dalam 1300, atau kat sini mungkin dalam 2000. Okay, Cik Ali nampak tak kat sini? So basically apa yang saya nak terangkan Cik Ali, saya cuma nak tahu Cik Ali punya bajet dia berapa Cik Ali ada. Saya ada, okay, kalau biasanya bila dia tengok ni, dia akan bagi tahu terus bajet dia dengan saya. Okay, wait, aku ada 1000 sebulan. Yang mana yang sesuai? Okay, kalau kita tengok ni kita main macam bingo lah ni, macam main bingo tahu tak? So dia akan kena antara 3 ni. Sama ada Cik Ali nak ambil 1000 sebulan tapi sum cover dia 500,000, payment term pendek 5 tahun. Ataupun Cik Ali nak paling tak kisahlah apa, janji 1000 aku bayar, janji aku punya sum cover paling tinggi aku nak. So Cik Ali boleh ambil yang ini. Cik Ali akan dapat 1 juta tapi payment term 20 tahun. Lama lah sikit kan. Kalau umur 40 tadi banyak sampai umur 60 lah. Cun-cun lah Cik Ali pencen dia settle, tak payah bayar apa dah, tak payah hutang apa dah. Ataupun Cik Ali nak play safe lah, tak mau tinggi sangat, tak mau rendah, just nice tengah-tengah, tak terlalu lama sangat. So Cik Ali boleh pilih yang 750,000. Bayar tetap sama 1000 tapi tengah-tengah, tak pendek, tak panjang, tak apa, tetap apa, sum cover pun not bad. So Cik Ali boleh pilih yang ni. Nampak tak? Saya punya presentation saya pakai macam ni. Saya pakai bingo. Basically, klien akan keluarkan berapa data ataupun bajet yang dia mampu bayar waktu tu. This is the, saya nak cakap real fact lah. Saya dah present berpuluh-puluh dah kot, apa, menggunakan teknik yang sama. Dia orang akan keluarkan petik jari lah. Okey, aku ada bajet banyak ni. Tu kita dah dapat lah. Okey, hang boleh ambil yang ni. Yang tu lah teknik saya. Oh, maksudnya Apik bukan cerita pasal cash value yang akan dapat 5 tahun tu. Cash value saya tak cerita sebab benda tu tak berapa, I mean, dia ambil warisan ni bukan untuk cash value, dia ambil warisan ni untuk sum cover. So kita tak perlu cerita yang tu, I mean, tak perlu tekankan yang tu lebih banyak lah. Unless kalau klien tanya baru saya explain. Kalau klien tak tanya, saya tak explain sangat. Saya cerita apa yang dia dapat sekali dia akan dapat ni macam ni 750,000 sejuta. Okay, faham. Apa macam yang ni boleh dikatakan untuk kita nak, klien sekarang dia berada di tengah-tengah atas pagar tau, nak jatuh, nak tak mau ambil ke nak jatuh belah ambil. So bila kita buat macam ni seolah-olah macam kita tolak dia untuk ambil okey, ambil ni. Yang ni bajet yang. So dia akan okey lah untuk kalau bajet aku dalam 1000 ni okey kot. Aku nak ambil yang tak apalah, lama pun lama lah, janji pun. So macam tu dia akan terus ambil dia biasa dia dah nampak benda ni, dia terus ambil . Tapi mantap. katalah dia buat 5 tahun kan. Lepas tu cash value ada ambil 500,000. Lepas tu cash value time tu ada 250,000. Kalau dia buat keluar semua cash value, maksudnya dia punya hibah tinggal 250 ya kan? Tolak 250. Betul? Betul jawapan dia? Okay, faham. Saya Alright. Okay, ada apa-apa soalan lagi ke? Sekejap tengok. Alright, dah faham dengan teknik macam ni. Okay, mak dia jadi titan. Comel kata tu, contoh kira macam ni. Alright, itu saja kot, tak ada apa kot. Okay, ada, then apa lagi Pocan, ada apa-apa lagi? Ada siapa nak try ke apa ke benda ke? Nak tanya lagi ke? Boleh lah. Adik. Pit. Nak buat penambahan lah. Saya nak share sikit lah. Ada satu ilmu. Adik tak kemas ke Ustaz? Alright. Pasal sum covered ataupun hibah sebab yang ni pun saya pun orang cakap kita pun belajar pada orang. Okay. Kita tengok mana. Okey, yang ni elok dipraktikkan oleh semua orang lah kalau bila nak bagi sum covered tu. Okey.
Tadi Api ke Saimin pun ada share kan pasal berapa banyak kita nak bagi sum covered kepada kita punya prospek klien. Okay. So basically normally apa yang kita advise, kita cakap rule of thumb kalau tengok belah kanan atas tu, rule of thumb of life coverage, kita cakap 10 kali annual income. Okay. Betul tak? Okay. Tapi kadang-kadang bila kita jumpa prospek tu bujang kan. Prospek tu bujang. Kan bila kalau kita kata kita bagi sum covered yang tinggi dan at the same time dia nak juga medical card, so benda tu akan jadi mahal kan. Okay. So you all boleh guna info ni daripada saya pun dapat daripada semalam daripada kelas PBM. Okey, untuk single dia kita suggest is 3 kali annual income. Contohnya kalau katalah income dia 2,000 sebulan, maksudnya 24,000 lah kan. 24,000, so kali dengan 3, 60,000. Maksudnya hibah dia 60,000 lah. Sebab kalau kita tengok most of the agent kat sini semua agent baru. Kita kalau kata jual Anugerah Plus pun kita letak hanya minimum 10,000. Kan? Kita letak 10,000. Sekarang ni cuba tukar sikit mindset tu, letak sum cover atau hibah tu lebih tinggi. Okey, kalau dia single, maksudnya kalau gaji dia 1,000, katalah 1,000 katalah 2,000 tadi 2,000, maksudnya 24,000 setahun kali dengan 3. Maksudnya kita bagilah 72,000 kat dia. Kan, kalau katalah dia orang-orang yang baru berkahwin, kali dengan 5. Kalau kita tengok tu, yang ni yang kita cakap 10 kali tu. Kan, kalau dia dah parenthood, dia dah ada anak-anak apa semua, tu yang kita kata 10 kali tu. Sebab tu kadang-kadang kita suruh revise, kita suruh revisit, do servicing, policy review. Kita tengok balik. Kalau katalah klien kita masa ambil dengan kita, dia belum berkahwin, kita bagi sum covered yang rendah, dan bila dia dah berfamily kan, dia sepatutnya kena ada 10 kali annual income. So kita tambahlah satu lagi polisi hanya untuk bagi sum covered. So this is the orang cakap info yang you all patut gunalah untuk bila letak sum covered tu. Kalau boleh janganlah hanya letak 10,000 kalau Anugerah Plus je 10,000, Anugerah Plus je 10,000 dengan medical card. So this is the orang cakap guideline to you all lah. Okey, itu saja. Bagi Bang Uzi, tak tanya. So tak semestinya kita kena kalikan 10 lah. Macam tadi saya tanya kalikan 10 kan. Tak, tu cakap kalikan 10 tu tak salah tak salah. Tapi itu sebab kita selalunya kita berjumpa orang yang berfamily yang besar kan. Betul tak? Kalau family yang besar boleh-bolehnya 10 kali lah. So so you tengoklah bawah tu umur maksudnya 20 ke 30 you bagi 3 kalau dia single. Okey. Kalau dia dah berkahwin, baru-baru kahwin, kali dengan 5 lah. Baik. Macam ni lah, maksudnya. Itu cara nak menggunakan guideline yang ada ni. Okay? Ya, bang. Thank you. Alright. Bos, You, share gambar ni bos. share gambar. Kat grup. Dalam WhatsApp. Oh ya ke? Ni hang print screen je lah. Malah. Ya. Aku buat. Aduh. Nak share pun. Ni ada share ni. Print screen. Okey dah print screen. Print screen So ni rule of thumb. Maksudnya common sense lah. Common sense. Seorang tu perlu ada berapa banyak. Tapi lagi banyak lagi bagus lah. Ini pun bergantung pada berapa banyak dia punya hutang apa semua kan. So kalau orang tu banyak hutang, kalau katalah contohnya dia businessman, dia memang banyak hutang, kena kira yang hutang dia tu lah kan. So this is a normal punya standard of rule of thumb untuk life coverage, untuk sum covered basic sum covered tu.
Sama ada anugerah ke, warisan ke, setia ke, yang tu. Okey ke? Right. Boleh semua dah print screen Okey, itu saja. Okay, terima kasih banyak Izim. Terima kasih, bos. Okay, so tak ada apa kot Apa Pocan ada Pocan sebagai MC? Pocan tak ada kot. Saya nak tanya Okay, boleh. Lokman, tanya macam saya Min tanya siapa-siapa lah. Okey, macam warisan ni, saya macam tertarik dengan cash value dia. Macam ibadat kita boleh buat, apa yang kita bayar tu kita akan dapat balik. Lepas tu saya nak tanya, ada tak apa cara nak present kalau untuk orang yang fikir macam tu? Ibarat dia bayar, dia dapat balik. Min, mana Min? Buat? Okay, kalau cara macam tu, kalau dia nak duit balik, cara dia kena buat short term je lah, 5 tahun. 5 tahun payment. Selepas 5 tahun dia akan dapat break even, apa yang dia bayar dapat balik. Dan lepas tu dia akan, duit dia boleh beranak lah. Lepas 5 tahun tu dia dapat break even. Selepas dari tu, kira dah kita tunjuk dengan result lah. Dengan result kita tengok table. So dia dapat yakinkan customer lah, kata dia kena buat short term untuk dapat break even dalam masa yang terdekat lah. Kalau dia kata dia tak kisah dapat bila, tapi dia nak dapat duit dia juga, kena buat 5-10 tahun dan tunjuk table tu lah. Okey. Dia kena buat short term lah. Kalau long term tu 10 memang tahun pun boleh. 10 tahun pun boleh, juga. tapi dengan syarat Okay. dia mudah lagi lah. Kalau ada umur 60 nak buat 10 tahun memang tak boleh. Okey, faham. Terima kasih. Maksudnya tunjuk table aku. Tak payah. Boleh tunjuk table tu lah. Senang. Kau ada cara lukis-lukis kau tak ada tak ada, kita buat table, buat ni dah, balan Excel je. Okey. Terima kasih. Just nak share satu saya punya pengalaman kot, ataupun saya punya based on experience lah. Kalau saya dapat klien umur 40 tahun dan ke atas, okay, let's say lah orang ni ada budget tak banyak lah, sebab mungkin dah komitmen dah tinggi umur 40 ni kan, anak pun dah start nak belajar dan sebagainya, so komitmen tinggi, tapi dia nak sum cover yang besar lah kan. Let's say dia sebut macam okay, aku ada budget dalam 300 je sebulan, macam mana so basically kalau umur yang macam tu, umur 40, saya akan ambil term 20 tahun saja, coverage term. Sebab dia akan cover sampai dia pension je. Contoh umur dia 40, dia ambil coverage term 20 tahun. So dia akan cover sampai umur 60 dia tak cover sampai umur 70 lah. Dan perbezaan harga dia monthly tu sangat tinggi. Contoh dia ambil umur dia 40, hari tu saya ada buat banyak kat polisi, tapi sum cover saya boleh dapat sampai 500,000, monthly dia dalam 200 lebih sikit. Berbeza kalau saya ambil 500,000 sum cover tapi coverage term sampai umur 70. Dia akan jadi sampai 500-600 sebulan. So perbezaan coverage term tu sangat penting juga. So saya cakap kau nak cover ni sepanjang kau kerja je kan, betul tak? Lepas anak dia pun umur, let's say lah umur dia 5 tahun anak dia yang paling kecil. So kalau 20 tahun akan datang, umur anak dia pun dah 25. 25 tu biasanya dah bekerja dah. So bila anak dah bekerja, dia tak perlu fikir pasal tanggungan anak-anak dia dah. So basically dia nak lepas untuk sepanjang tempoh 20 tahun daripada anak dia yang kecil ni sampai dia bekerja lagi lah. Once dia dah pension, dia dapat EPF, basically EPF lah, ataupun kalau yang raja kerajaan dia dapat pension, ataupun apa-apa lagi lah, gratuity benefit dan sebagainya. So yang tu saya banyak explain dan saya banyak close yang tu. Sebab selalu saya perasan kalau ada setengah ejen tu yang susah nak close sebab dia terlalu letak semua 70 tahun and then coverage dia tinggi, dia punya monthly dia tinggi, contribution dia tinggi, membuatkan klien rasa macam mahal sangat, aku rasa tak lepas dengan umur aku dengan harga yang macam ni kan. So and then dia terus proceed pergi ke Anugerah Plus. So bila pergi Anugerah Plus, saya nampak galat kat situ. Sebab Anugerah Plus ni kalau buat 250,000 dalam Anugerah Plus compare tu buat dalam 350,000 dalam Warisan Plus, kadang-kadang Anugerah Plus tu lebih mahal daripada Warisan Plus. Saya dah try banyak kali dah. So dah lah sum cover kecil, bayaran kadang beza dalam RM10 je murah daripada Warisan Plus. So sangat tak berbaloi. So better kita kurangkan dia punya coverage term sampai 20 tahun, buat 20 tahun je, tapi dia punya coverage dia sangat tinggi. Boleh pergi 500,000 dan dia punya pembayaran pun dalam 200 lebih sikit je. Banyak saya dapat yang macam tu.
Sebabnya kita bukan nak target apa nama yang unless kalau orang ni muda. Umur 20-an, 30-an, kalau dia ambil 20 tahun mungkin cover umur dia let's say 30, dia ambil 20 tahun cover sampai 50 lah. Kena pula time tu pun belum kahwin lagi ataupun baru kahwin tak ada anak lagi. So at least jadi apa-apa nanti anak dia belum cukup besar lagi untuk nak coverage untuk dia 20 tahun tu lah. Yang tu sebab biasanya umur 30-an saya akan pergi shoot tu 70 lah sebab masa tu umur muda lagi dan harga pun boleh dapat 100 lebih lagi. So macam tu lah. So ini tips untuk kalau nak close orang yang lebih tua, bajet tak berapa ada tapi nak sun cover tinggi. So macam tu kan. Nak yang apa grade A tapi harga bayar marhen kan. Quality nak elok. So kita boleh customize macam ni lah. That's the idea macam mana saya boleh close juga walaupun orang tu tak ada duit tapi saya close juga. Saya cuma tunjukkan kau dapat 500,000 kau bayar 200 je. Mana kau rasa besar antara RM200 dengan RM500,000. So of course dia akan nampak RM500,000 punya value tu lebih besar dan dia akan rasa RM200 yang dia bayar tu kecil je nilai dia. That's why dia akan ambil juga. So kita kena tunjuk kat klien macam tu tau. Kita kena bagi idea yang dia dapat besar, dia bayar sikit je. Macam tu. Jangan tunjuk kata dia bayar mahal 300 500 kan sebulan kan. Ini dia dapat pun 350,000 je macam tak bala kan. Selelak dia pergi compare dengan company lain. Company lain pula pandai pula kan buat macam yang saya buat tu. Dia kata tak apa aku bayar full term, aku buat 20 tahun je. Memang boleh dapat murah kan. Ni aku boleh kira ni dapat 100 setengah je dah boleh dapat 500,000. So kita akan kalah lah kat situ. That's why saya akan bagi banyak option lah dekat yang apa saya share tadi kan yang bingo tadi tu kan. Saya akan bagi option. So dia akan pilih berdasarkan dekat kemampuan yang dia bayar ataupun berapa yang dia nak buat sun cover. Right, itu saya. Nak tanya macam 20 tahun tu, dia boleh sambung kan sampai umur 100 kan? Okey, untuk 20 tahun biasanya dalam polisi 90 hari sebelum polisi tamat, which is 90 hari sebelum nak capai 20 tahun certificate term tu kan, Prudential akan offer kepada klien, dia akan tanya you nak sambung ke tak nak sambung. Let's say kalau klien kata nak sambung, boleh jawapan dia. Make sure dia kena sihat lagi waktu tu, tak ada apa-apa sakit kritikal lagi dan sebagainya. Kalau ada mungkin kena buat medical check up. And then monthly dia akan berubah lah mengikut umur dia waktu tersebut. Waktu tu katalah dia ambil sampai umur 60 dia nak sambung. Kiraan hibah dia tu kalau katalah dulu dia ambil RM500,000, RM200 je contoh. Tapi waktu tu mungkin tak jadi 200 lah, mungkin kan jadi 800 sebulan kot. Sebab umur dia dah jadi dah 60 tahun dia dah, kiraan dia maksudnya dia dah ambil waktu pada umur 60 tu lah. So macam tu lah. Okay, share. Alright. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Min ada apa-apa nak gulung ke? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh tutup majlis lah. Kalau apa, in the future kalau ni just tanya dalam WhatsApp lah. Dalam WhatsApp kita boleh tolong lah jawab. Just tanya saya Min lah. Boleh WhatsApp saya, WhatsApp Apip boleh. Okay, kalau tak ada apa-apa kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asnal insana fi khusrin allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okay, terima kasih semua. Happy sharing. Terima kasih Happy. Terima kasih Happy. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.